Hai, selamat siang kepada kamu semua. Nama saya Armin Syamil bin Syajihan. Saya di sini bersama 6 ahli kumpulan yang lain ingin mempertahankan topik tentang perubatan kuno Cina. Mungkin kamu tahu sedikit tentang terapi tradisional Cina seperti bekam ataupun acupuncture. Tapi kami di sini ingin membentangkan 7 spesifik perubatan kuno Cina yang masih lagi diamalkan di Malaysia, yang terdiri daripada acupuncture, auriculotherapy, terapi makanan Cina, perubatan herbal Cina, berbekam, washa dan juga senaman qigong. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan perubatan herbal Cina. Saya akan menerangkan tentang perubatan herbal Cina. Perubatan herbal Cina adalah salah satu rawatan tradisional Cina untuk memberi tumpuannya khususnya kepada pemulihan keseimbangan, kesihatan dan tenaga. Tumpuannya lebih kesihatan dari penyembuhan penyakit atau rawatan penyakit. Senarai herbal ubat-ubatan yang paling lama diketahui adalah Shenong Pencao atau Shenong Pencao Jing sekitar 3000 sebelum Masehi, yang bermungkinan merupakan susunan herbal-herbal Cina bagi tradisi ubat-ubat Cina. Sekarang, terdapat lebih 600 jenis ubat tradisional yang digunakan pada masa kini. Bahan-bahan herbal seperti ginseng, lingzhi, tangkui, dan goji berry sering digunakan dalam harian sebagai bahan masakan. Ginseng merupakan suatu ubat yang paling dihargai sebab manfaatnya dapat menyehatkan badan dan juga menguatkan sistem ketahanan badan. Walaupun tidak banyak kajian saintifik dibuat terhadap herbal Cina untuk mengubati penyakit dan sebagainya, namun ia telah tetap diteruskan penamanan khususnya di negara Cina yang memang kaya dengan berbagai jenis herbal kerana mereka tahu akan potensi baik herbal-herbal tersebut. Bekam adalah bentuk perubatan alternatif kuno di mana ahli terapi akan meletakkan cawan khas pada kulit anda selama beberapa minit untuk menyedut. Pada asalnya, tanduk binatang digunakan untuk menghisap toksin dari badan. So, ada 4 jenis cawan bekam ialah kaca, bambu, barang tembikar dan silikon. Bekam ada 2 jenis iaitu bekam kering dan bekam basah. Bekam kering melibatkan penyedut kulit ke dalam cawan. Bekam basah mempunyai satu langkah tambahan dibuat dan darah diambil dari kawasan yang dihisap. Bekam ada banyak tujuan termasuk membantu kesakitan, keangdangan, aliran darah, relaksi dan sejahteranya. Dan sebagai sejenis urutan tisu dalam cawan, bekam berfungsi membawa darah yang sesak bertanggung ke permukaan kulit untuk memberi ruang kepada darah baru yang sihat. Siapakah yang patut mencuba bekam? Orang macam ada sakit fizikal, sakit otot, insomnia, masalah menstruasi dan sakit kepala. Perubatan kuno Cina yang saya akan terangkan ialah kuasa ataupun urut mengikis dalam bahasa Melayu. Perkataan sah bermaksud pasir. Pasir yang paling awam merujuk kepada sindrom penyakit. Mengikis menjadi ubat toksik dalam badan iaitu kuadrat patologi dalam badan mendapat mengeluarkan. Untuk mencapai tujuan menyembuhkan penyakit, permukaan kulit yang telah dikikis akibat banyak penyakit akan muncul seperti bintik-bintik pasir berwarna merah, ungu atau biru tua. Orang-orang secara beransur-ansur memanggil rawatan ini sebagai terapi penghapusan. Urutan mengikis umumnya mengikut urutan kepala, leher, punggung hingga plat punggung. Alat urut mengikis biasanya memilih batu kuning semula jadi dan tanduk kerbau sebagai bahan mentah. Kristal, batu giok, perak atau seramik juga digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang terapi makanan Cina. Sejak 2000 tahun sebelum Masehi, terapi makanan Cina sudah dipraktikkan. Terapi makanan ini menggolongkan bahan makanan menjadi 4 kelompok, 5 rasa dan juga 5 warna berdasarkan sifat dan karakteristiknya.
Antara 4 kelompok tersebut adalah makanan yang menjaga kesihatan badan, mencegah penyakit, menyembuhkan pesakit dan juga makanan terapi. Salah satu unsur yang ditimbangkan dalam teori ini adalah keseimbangan dalam yin dan yang. Selain itu, 5 warna yang tersebut tadi adalah warna merah, hijau, putih, kuning, dan hitam. Setiap warna ini mewakili salah satu organ badan. Dalam ini, teori 5 warna dikaitkan rapat dengan teori 5 rasa. Bahan dari setiap kategori itu akan membawa kebaikan kepada organ badan yang dikaitkan. Seorang yang sihat harus mempunyai diet dari setiap kategori tersebut. So, Dr. China telah menghabiskan lebih pada 2000 tahun untuk mencari beratus titik-titik akupunktur yang terletak di seluruh badan anda. Setiap titik-titik akupunktur yang terletak di badan anda itu berkait dengan organ ataupun anggota badan yang tertentu. Pakar akupunktur memasukkan jarum yang halus dan disterilkan ke titik-titik yang menyasarkan ke dalam seluruh badan anda mengikutkan keadaan. Tidak semua saintis bersetuju apa yang berlaku seterusnya, tetapi kebanyakan dari mereka percaya yang jarum dicucuk ke dalam saraf badan anda itu akan menyebabkan otak anda melepaskan endorfin. Endorfin membantu untuk merehatkan otot-otot dan mengurangkan sakit di badan anda. Seterusnya, mencegah penyakit yang anda hadapi. Contohnya macam tadi yang saya bincangkan tentang sakit kepala, ianya akan mencegahkan penyakit itu. So, jika anda ada sakit kepala, jarum akupunktur yang halus itu akan dicucukkan di antara dua mata anda dan di dahi situ. Bukan di dalam mata, tapi di atas dahi. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang akupunktur, sila ke tab Perubatan Kuno Cina untuk mendapatkan info-info lebih lanjut. Terima kasih. Sekarang saya akan membincangkan apa itu auriculotherapy. Perubatan tradisional Cina adalah sumber-sumber yang tidak habis-habisnya untuk merawat pelbagai penyakit. Auriculotherapy adalah salah satu terapi yang membantu anda mengurangkan berat badan, menghilangkan migrain atau melawan insomnia. Temui semua manfaatnya. Auriculotherapy boleh merawat pelbagai penyakit. Ini adalah sebahagian daripada perubatan tradisional Cina yang terdiri daripada rangsangan mata tertentu untuk mengelakkan dan merawat pelbagai penyakit, sakit atau gangguan psikologi. Rangsangan boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Dengan melakukan urut di kawasan itu melalui acupuncture auricular dengan motion, elektrostimulasi, inframerah dan sebagainya. Sekarang saya akan membincang bagaimana auriculotherapy berfungsi. Menurut auriculotherapy, tubuh manusia boleh diwakili di telinga dalam bentuk janin dan oleh itu setiap titik menuju kepada organ tertentu. Oleh itu, apabila titik ini dirangsang, adalah mungkin untuk merawat masalah atau melegakan gejala dalam organ yang sama. Sebelum memerlukan rawatan auriculotherapy, sangat penting untuk berunding dengan ahli terapi khusus untuk mengenal pasti gejala utama dan cuba memahami organ yang mana yang terlibat. Selepas itu, ahli terapi memilih mata yang sesuai dan meletakkan tekanan pada titik itu. Tekanan boleh dibuat dengan menggunakan jarum Fillform digunakan selama 10 hingga 30 minit. Jarum intradermal diletakkan di bawah kulit selama 7 hari. Magnetik terpaku pada kulit selama 5 hari. Biji sawi boleh dipanaskan atau tidak dan terpaku pada kulit selama 5 hari. Untuk bahagian saya akan menjelaskan tentang satu perubatan tradisional Cina, iaitu Qigong. Apa itu Qigong? Qigong adalah sejenis terapi atau senaman yang digunakan pada zaman dahulu untuk menyembuhkan badan kita apabila kita sakit. Selain itu, senaman ini juga baik untuk kesihatan diri kita dan juga baik untuk fizikal dan mental kita. Apabila kita menghadapi tekanan darah yang tinggi atau stres, kita boleh membuat Qigong. Qigong akan membuat badan kita berasa lega apabila kita menghadapi stres atau tekanan yang tinggi. Selain itu, ia juga adalah satu tujuan peningkatan kesihatan dan kesejahteraan pada kita. Terdapat dua istilah perkataan iaitu Qi dan juga Gong. Apa itu Qi dan apa itu Gong? Qi adalah udara atau pernafasan dan juga meliputi erti daya hidup. Dan Gong adalah pergerakan. Apabila kedua-duanya bergabung, Qi dengan Gong, ia adalah untuk menghasilkan penyatuan badan. Selain itu, Qigong juga melatih pernafasan diafragma kita.
Pada zaman ini, Qigong dibuat oleh semua orang, bukan sahaja untuk anti-anti atau angka-angka. Kita sebagai remaja yang muda pun boleh buat Qigong kerana kita selalu menghadapi stres atau tekanan diri, darah tinggi. Akhir sekali, perubatan tradisional Cina masih digunakan pada zaman ini. Walaupun ada pelbagai ubatan moden yang kuat yang boleh menyembuhkan badan kita apabila kita menghadapi jangkitan yang serius, tetapi terdapat orang ramai yang masih percaya akan ubatan tradisional Cina kerana ia dapat menambahkan tenaga kepada seluruh badan kita. Ubatan tradisional Cina yang masih digunakan pada zaman ini atau masa kini adalah seperti acupuncture, Qigong, ubatan herba tradisional dan sebagainya. Untuk mendapatkan lebih informasi tentang ubatan tradisional Cina, sila tekan link di bawah untuk mendapatkan informasi. Terima kasih.